Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ketujuh, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Ayat-ayat yang lalu adalah tentang pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah, tentang kudrat Allah, tentang bagaimana Allah masukkan malam kepada siang, siang kepada malam. Dan of all penerangan tentang Allah, Allah nak kita anchor dalam fikiran kita bahawa dialah yang pertama dan utama. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Tu perlu di anchor. Dialah yang pertama dan utama. Pertama dan utama. So, kalau kita tidak meletakkan itu sebagai keutamaan, sebagai anchor, nanti kita akan lalui peringatan-peringatan tentang infak, tentang jihad, kita akan ada problem dekat situ. Terutamanya berkaitan dengan harta. Wa anfiqu ni berkaitan dengan harta ni. Gitu. Okey. So, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aminu billah. Setelah disebut sifat-sifat Allah untuk kita kenal atau ingat kembali kepada dia, bentuk-bentuk tasbih yang kita perlu lakukan setelah kita tahu sifat-sifat Allah tadi, maka ada sesuatu yang kita perlu lakukan sebagai tindakan, pelan bertindak. Pelan bertindak. Antaranya ialah Allah mulakan dengan infak. Allah mulakan dengan infak. Infak ni apa? Keluarkan harta. So, kita akan lalui 7, 8 dan 9. Dia ada seruan berinfak. Seruan untuk beriman dan berinfak. Dan sebab pertama ialah kita akan lalui 5 sebab. 5 sebab kenapa kita perlu berinfak, dan ini sebab pertama. Sebab pertama. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Aminu billahi wa rasuli. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul. So, yang pertama sekali, sebab pertama untuk kita keluarkan infak, sebab kita beriman dengan Allah dan Rasul. Bukan kerana nak dapatkan pulangan, bukan kerana nak dapatkan pahala. No. Itu secondary. Pertama dan utama, kenapa kita belanjakan harta, kenapa kita keluarkan harta, kenapa kita infak? Sebab kita beriman dengan Allah dan Rasul. So, beriman itu maksudnya terima semua sekali apa yang datang dari Allah dan tolak semua sekali selain dari Allah. Ini maksud tauhid. So, maka bila ulama melihat surah ini semacam itu, ada dua pendapat yang sangat kuat. Dua pendapat yang kedua-duanya kuat. Pertamanya kata, surah ini surah Makkiyah sebab turun di Mekah. Tapi jumhur, majoriti ulama, dia kata ini surah Madaniyah. Kerana
bentuk keingkaran yang disentuh dalam surah ini adalah suasananya suasana di Madinah, melibatkan Yahudi, Nasrani dan munafik. Sedangkan kalau surah Makkiyah tuju kepada musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah. Ada pula yang kata, tak, surah ini mula-mula dia, pembukaan dia surah Makkiyah. Sebab dia banyak ceritakan tentang Allah dan sifatnya. Begitulah jenis-jenis ayat Makkiyah. Dan akhirnya adalah Madaniyah. Akhirnya adalah Madaniyah. Kerana surah ini, surah ini dia banyak ayat-ayat yang bentuk Madaniyah. Keingkarannya tu macam tu tadi tu. Munafik, Nasrani, Yahudi. So, kita pilih yang mana? Kita pilih pendapat yang kedua. Surah ini surah Madaniyah. Okay. So, daripada perbezaan pendapat yang timbul ni, pendapat yang timbul ni, dia wujud kerana ayat-ayat dalam surah ini rare. Ayat-ayat dalam surah ini amat jarang-jarang berlaku kerana ia diberikan kepada orang-orang Islam yang tentunya sudah beriman dengan Allah dan Rasul, kan? Kenapa perlu arahan berimanlah kepada Allah dan Rasul sedangkan surah Madaniyah? Sepatutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mereka sudah lama beriman di Mekah, 13 tahun. Kalau kita melihat ini ayat Madaniyah, ayat 7 ni mengejutkan. Arahan beriman ni sepatutnya kepada orang Mekah. Bukan yang dah berhijrah ke Madinah yang sudah kukuh imannya. Why? Kan? So, biasanya tu ayat-ayat untuk Makkiyah. Tapi telah disebutkan di awal lagi. Surah ini untuk orang macam kita. Orang Islam yang telah lemah iman mereka. Dah lama, 13 tahun. Makin lama, dia makin lemau. Iman telah lemah. Maka pendapat yang kita pilih surah ini, surah Madaniyah. Begitu. Allah nak bagi tahu bahawa iman mereka sudah lemau dan bila orang ramai masuk Islam, iman mereka hanya di lidah tapi tak masuk ke dalam hati. Iman mereka sekadar ni. Ni tengkorok ni. Sekadar tengkorok, sekadar leher. Dia tak masuk, tak meresap ke hati. Sebab tu iman ni dia ada turun naik. Sifat iman ni dia turun naik. Ada waktu iman kita kuat, ada waktu iman kita lemah. So, waktu iman kita lemah, kita perlu diingatkan untuk memperbaharui dengan mendekatkan diri pada Allah dan juga Rasul. So, ayat-ayat dalam surah ini sepatutnya akan memberi rasa gerun, gentar dan mengajak kita untuk timbang dan nilai balik iman kita. Betul ke kita benar-benar beriman pada Allah dan Rasul? Itu bentuk ayat yang kita nak lalui ini. Aminu billahi wa rasuli. Beriman dengan Allah dan Rasul. Allah nak kita benar-benar nilai setiap individu kena nilai balik. Betulkah aku beriman? Bayangkan tuan-puan, kalau sahabat-sahabat yang telah 13 tahun pun ditegur begini, kita? Kalau sahabat level Umar, Abu Bakar tetap baca ayat yang sama, menerima teguran yang sama, kita? So sebab pertama, aminu billahi wa rasul. Kenapa kita nafkahkan harta? Sebab kita beriman dengan Allah dan Rasul.
Kemudian, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Dan nafkahkanlah sebahagian dari hartamu yang Allah telah benarkan kamu menguasainya. Tuan-puan buka dompet, tengok kita punya geran tanah. Geran tanah itu bukti yang Allah benarkan kita kuasai harta itu. Kereta kita adalah bukti Allah benarkan kita. Allah benarkan kita menguasai harta itu. Kita jadi wakil. Bukan pun milik mutlak, kita wakil je. Setelah kita kenal Allah, beriman dengan Allah dan Rasul, maka sifat kepada orang beriman ialah keluarkan harta dunia untuk Allah. Kerana infak adalah arahan dari Allah. Tuan-puan, infak ni payung besar. Di bawahnya ada zakat, di bawahnya ada sedekah. Di bawahnya ada wakaf. Okey? Infak ni payung besar. Dia ada bawah dia, ada cabang. Ada cabang zakat yang wajib. Dia ada cabang wakaf yang sunat. Dan dia ada cabang sedekah yang sunat. Kemudian dia ada cabang nafkah yang wajib. Gitu. So infak ni yang paling besar. Yang paling besar. So, sifat kepada orang beriman ialah dikeluarkan harta kerana Allah. Dan dia keluarkan harta itu adalah kerana arahan dari Allah. Kalau benar-benar beriman, benda ni tak jadi masalah. Yang jadi masalah ialah bila dia ada masalah dengan iman. Yang jadi masalah nak infak adalah bila dia ada masalah dengan, bila iman dia bermasalah. So, timbang tara kita sudi nak beri nafkah atau tidak, beri sedekah atau tidak, keluarkan zakat atau tidak, wakaf atau tidak, adalah iman. Itu paling utama. Orang boleh lari dari cukai. Tapi ramai juga orang yang beralasan untuk keluarkan zakat. Malah kalau tengok keliling kita tuan-puan, tidak sedikit mereka-mereka yang culas nak bayar nafkah kepada ahli keluarga. Nafkah bukan hanya wang ringgit. Nafkah adalah tempat tinggal, makan, pakai. Malah ada ketua-ketua keluarga, bukan ketua kot, lelaki-lelaki yang sanggup biarkan isteri dia bekerja, dia duduk nongkrong kat rumah. Selalunya kita melihat, oh ini masalah sikap ustaz. No. Dia masalah iman. Tapi kalau kita kata begitu, pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar keluarga yang moden, dia tak terima. Ini mana ada kaitan dengan agama? Sebab dia melihat iman tu agama. Itu soal agama. Ini soal dunia. Ini soal lelaki. Sedangkan Allah sudah uruskan tentang kesan iman kepada pengurusan harta. Kesan iman kepada menerima dan menolak rasuah. Kesan iman kepada mulut yang suka berbohong dan menabur janji. Kesan iman
Kan? Tak gitu. 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 Dan dalam ayat ni Allah ada sebut istikhlaf, mustakhlaf kan. Maksudnya ialah suatu, istikhlaf ialah sesuatu yang Allah berikan pada kita untuk satu tempoh masa. Contohnya macam ni tuan-puan. Contohnya macam kita sewa basikal. Sewa basikal berapa jam? Oh, 1 jam RM20. So, kita bayar RM40. Kita boleh guna berapa jam? 2 jam sahaja. So, mustakhlafin ni ada tempoh. So, kalau sewa basikal tu 2 jam je lah tempoh. Tempoh untuk kita guna. Setelah tu, kita pulangkan balik. Tapi cuba kita tengok hubungan kita dengan harta kita, tuan-puan. Macam tu ke bentuk dia? Adakah kita rasa harta tu pinjaman? Betul kita rasa pinjam ke? Betul ke kita rasa macam kita sewa harta tu yang ada tempoh masa? Atau kita rasa, tak, ini harta aku. Ini harta aku. Jauh kan kesan dia? Ni emosi ni tentang harta ni. Saya tahu ramai orang Islam dekat Malaysia yang kaya raya, yang menyimpan ramai. ASB dari dulu. ASB, dulu ada ASN. Duit pension dapat gratitude. Ramai. Tapi semua disimpan kat mana? Oh, bank. Baguslah tu simpan kat bank. Bank kan dah kaya. Kita mengayakan orang kaya macam tu. Habis nak simpan kat mana, Ustaz? Simpanlah untuk akhirat anda. Selalu kita melabur. Kenapa kita melabur? Sebab nak untung bulan-bulan. Untuk siapa pakai? Untuk kita pakaikan bulan-bulan. Tengok bagaimana Osman pula. Abdul Rahman. Abdul Rahman, dia punya merancang keuangan. Dia ada satu kebun kurma. Kebun kurma dia tu keluarkan hasil. Setiap kali keluarkan hasil, dia bahagi 4. Setiap kali keluarkan hasil, dia bahagi 4. Dia seolah-olah dia melabur dekat kebun kurma dia. Tiap-tiap bulan kan dapat pulangan. Okay? So, pulangan dia tu dia bagi 4. Hasilnya dia bagi 4. 1/4 untuk kegunaan dia dan keluarga, 3/4 dia nafkahkan, dia sedekahkan. Kita ada 250,000 dalam ASB. Dah santak dah tu. Dalam tabung haji ada 100,000. Kita kata, aku nak makan dividen je. So, 250,000 dividen 3%. Nak mengira pula malam-malam macam ni kan, rajin pula lah Ustaz. Ini biar ada timbangan iman tu. 250 darab 3%. Boleh dapat dalam berapa? 7,500? Atau 75,000? 7,500. So 7,500 tu kita guna untuk apa? Renovate rumah, berjalan. Kalaupun yang kita sedekah tiap Jumaat RM10, itu pun kita rasa dah gigil tangan. Kalau ikut sifir Abdul Rahman Auf, 7,500 bahagi 4. Dia hanya guna 1,875. Baki 5,625 dia sedekah.
Maka kerana itu yang dia buat, kebun kurma yang dia ada itu setahun, kalau kebun kurma buah biasa setahun berbuah satu kali, Allah beri keberkatan bagi kebun kurma tersebut berbuah 2 kali. Dia menuai 1 tahun 2 kali. Abdul Rahman Auf. Tapi perlu dipasang, aminu billahi wa rasulih. Bersedikah kita untuk benar-benar beriman dengan Allah dan Rasul? Patuh perintah Allah dan Rasul bermula dengan apa? Anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Nafkahkan apa yang kami beri pakai, beri kamu kuasa memakainya sementara. Mimma, Allah tak sebut pun harta. Tak spesifik. Nafkahkan harta, tidak. Apa sahaja. Nafkahkan apa sahaja. Perasaanmu, ilmumu, masamu, silakan. Sebab istikhlaf, kata akar dia khalafa, bermaksud belakang. Iaitu bila kita tinggalkan seseorang di belakang dan kita beri dia sesuatu untuk dia pegang. Itu khalafa. Yang kita dapat ni sebenarnya hujung-hujung je. Allah tinggalkan dan biarkan kita orang Islam untuk berjaya menguasai sesuatu. Kalau untuk para sahabat dahulu, Allah biarkan orang Islam untuk berjaya kuasai Mekah. Dan mereka dapat kekayaan dan harta benda waktu dapat kuasai Mekah. Dan Allah jadikan mereka sebagai khalifah di bumi. Dan khalifah itu sementara waktu je. Bukan selamanya. Kerana kita semua bakal mati. Maka tengok apa yang ada dekat diri kita. Kekayaan, kesihatan, rumah, diri kita sendiri, nikmat yang kita sedang ada ni. Sementara je. Tuan-puan, saya tak perasan bila batuk saya. Kan lama batuk hari tu. 3 minggu, sebulan batuk. Saya tak perasan bila batuk saya hilang. Dan sekarang tengah sihat, tengah boleh bercakap. Dan boleh bercakap ni tak kekal lama, sementara. Sementara boleh bercakap, cakaplah benda yang baik. Sementara boleh melihat, lihatlah benda yang baik. Sementara boleh berfikir, fikirlah benda yang baik. Mustakhlafina fi. Kamu boleh menguasainya. Sementara. Dan apa yang kita pegang ni tak boleh bawa mati pun. Maka apa saja Allah beri, kita infak, nafkah di jalan Allah sampai benar-benar penat. Nafaqah. Nafaqah bermaksud lubang biawak. Nafaqah ni maksudnya lubang biawak. Lubang biawak dia ada 2 lubang, tuan-puan. Okay, lubang biawak ni dia ada 2 lubang. Satu untuk masuk, satu untuk keluar. Berbeza dengan lubang ular. Ular 1 lubang. Biawak 2 lubang. Dan dari perkataan nafaqah ni lahir juga perkataan munafik. Munafik. So munafik ni dia tengok mana pihak yang memberi dia untung. Munafik. So nafaqah ni DPI dia ialah kerana 2 lubang kita beri sampai kita tak ada apa. Kita beri sampai kita tak ada apa. So sementara tuan-puan ada tenaga, berkhidmatlah. Berkhidmatlah untuk Allah dan Rasul sampai penat. Sampai penat. Dan saya yakin dan percaya usaha tuan-puan untuk kekal belajar ni pagi, petang, siang, malam, hari-hari itu juga bentuk infak untuk agama. Sebab mana mungkin boleh lahirkan generasi yang faham agama
kalau orang terdahulu tak faham agama. So jangan pandang remeh apa yang tuan-puan tengah buat ni. Tenaganya, perhatiannya, fokusnya, sumbangannya, macam-macam. Dan Allah beri kita sementara. So, apa yang kita pegang ni, tenaga kita, kesihatan kita, nyawa kita, bukan milik kita pun. Kan? Bukan milik kita pun sebab kita bakal mati. Tapi jika kita infakkan, tenaga tu Allah convert jadi pahala. Pahala tu kekal. Perkataan yang kita keluarkan untuk agama Allah ni, akan Allah convert jadi pahala dan pahala tu kekal. Duit yang kita ada, bila kita nafkahkan, pahala tu kekal dan kekal sampai bila-bila. Memang asalnya milik sementara, tapi dia boleh jadi pemilikan kekal jika kita infak. Why not ambil peluang? Nampak tak? Macam mana bentuk conversion tu? Convert. Kita ada tenaga, nafkahkan tenaga, Allah convert jadi bentuk pahala. Dan dia kekal. Rupanya jenis kepayahan kita ni, dia bukan sia-sia. Tak baiknya Allah tu. Tapi perlu diingat, aminu billahi wa rasuli. Beriman kepada Allah dan Rasul. Sebab waktu itu, sewaktu hijrah, ramai orang-orang mukmin yang beri bantuan pada muhajir. Orang-orang Ansar ni ramai yang beri bantuan kepada muhajir. Tapi ada kalangan orang-orang yang mengaku beriman, orang munafik mengaku beriman, tapi diorang tak buat apa-apa, tak respon apa-apa, malah tak bantu pun. Maka Allah tegur mereka dalam ayat ini. Bayangkan tuan-puan, Allah tegur siapa tadi? Orang Ansar ke? Tak, orang yang mengaku beriman. Mengaku beriman sebab tu arahannya apa? Aminu billah. Berimanlah kepada Allah. Sebab mereka masih lagi, aku nak ikut ke tak? Nak ikut ke tak? Atau munafik tu, munafik. Dan Allah guna perkataan anfiqu merujuk kepada orang munafik untuk kembali sedar, engkau perlu beriman, kau perlu beriman. Begitu. Falladzina amanu minkum, maka orang-orang yang beriman dalam kalangan kamu. So, ayat ini memaparkan, menjelaskan pada kita ada dua peringkat iman yang kita kena tahu. Peringkat pertama, bila dia ucap dua kalimah syahadah, atau bila berjumpa dengan orang, dia beri salam dan dia akan jawab salam tu. Itu peringkat pertama, mengucap dua kalimah syahadah atau beri salam dan jawab salam. Dan itu peringkat pertama. Jadi, bilang minta. Dah lah. So, dia juga telah terima yang Allah itu adalah Tuhan, Nabi adalah Rasul. Dan itu peringkat akal, peringkat pertama. Peringkat kedua, peringkat iman jenis kedua ni adalah jenis yang turun naik. Peringkat kedua ni, peringkat yang jenis turun naik. So, kadang-kadang kita rasa kita dapat rasa yang kita beriman, tinggi iman kita.
Kadang kalau kita tak tahu iman tu pergi mana. Pernah kan? Pernah. Saya banyak kali. Kadang kita rasa, inilah tanda iman aku. Bagi. Tapi kadang-kadang, aduh, rasa malas, rasa itu, rasa ini. So, iman peringkat kedua ni dia ada turun naik. So peringkat pertama, iman bentuk kuantiti. Dan peringkat kedua adalah bentuk kualiti. Iman peringkat pertama ni disebut pada peringkat Muslim. Seperti yang kita baca dalam surah Hujurat. Manakala iman peringkat kedua adalah golongan mukmin, dia tak sama. So kita akan lalui penerangan berkaitan iman peringkat kedua dalam surah ini. Dia bukan sekadar bagi salam, ucap syahadah, itu first level. Ini another level. So surah ini adalah berkaitan lemahnya iman setelah sekian lama. Mereka sudah Muslim tapi masih liat nak menjadi mukmin. So macam mana nak settlekan tu? Kenal Allah dan kagum kepada Allah. Itu je. Untuk kita kekalkan iman peringkat kedua ni, kena baca ayat pertama sampai ayat 6. Kenal Allah dan kagum pada Allah. Kenal Allah dan kagum pada Allah. Walladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Dan menafkahkan, wa anfaqu, menafkahkan. Ditulis sini sebahagian dari hartanya. Saya tak jumpa perkataan sebahagian dan tak sebut tentang harta. Sebab anfaqu, dia tidak terhad hanya pada harta. So apa sahaja yang kita nafkahkan, apa sahaja yang kita belanjakan, apa sahaja yang kita sumbangkan, baginya ada ajrun kabir. Ada ajar, ujur. Ada ujur yang besar. Lazimnya ajrun ni kita terjemah sebagai pahala kan? Ajrun ni sama dengan pahala. Sedangkan ajrun, ujur adalah gaji. Ujur adalah gaji. So dengan kata lain, bila Allah kata lahum ajrun kabir, dia akan dapat gaji yang besar. Bila sebut gaji, bukankah macam kita ni bekerja untuk Allah? Tak gitu. Imbuhan. Macam kita kerja, kita nak balasan sesuatu kan, nak gaji, imbuhan, allowance, dividen. Allah bagi kita modal, kita jalankan dan kita dapat gaji. Senang betul hidup macam tu. Begitulah hidup yang senang Allah bagi. Kita tak payah keluarkan modal, Allah bagi siap-siap modal. Kita tinggal execute, laksanakan je. Kemudian, at the end of the day, kita dapat gaji. Dapat imbuhan, dapat syurga. Dan syurga yang Allah bagi ni besar, kabir. Ajrun kabir. Dan dia tak ada alif lam. Dia bukan al-ajrul kabir. Pahala yang besar. Tidak. Ajrun kabir dalam bentuk nakirah. Bila Allah guna nakirah, run, ajrun kabirun, maksudnya dia infinite. Infinity.
tidak terhitung, tidak terbilang, tak tahu berapa banyak, tapi dia besar. Allah kata sifat dia itu besar. Tak tahu berapa besar. Infinity. Dia besar. Infinity. Sebab bila sebut besar kecil ni, kita kita selalu buat perbandingan tuan-tuan. Besar, lebih besar, paling besar. Macam tu kan? Cuma kali ini Allah tak buat perbandingan. Allah cuma kata besar. Besar mana? Tak tahu. Tapi besar. Contoh kalau kita nak bandingkan bulan dengan matahari. Siapa besar? Matahari lebih besar. Berapa besar matahari berbanding bulan? Oh, tak tahu. Tapi dia besar. Macam tu. Besar. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. So, penyelesaian pertama tadi kagum dengan Allah. Yang kedua, masalah iman lemah boleh di cure, diubati dengan infak harta. Kalau kita rasa iman kita lemah, kita kena banyakkan infak pada jalan Allah. Tak kira apa pun. Sebab lazimnya nafkah-nafkah ni dikaitkan dengan harta. Harta, pemilikan kita, dunia kita kan dekat dengan kita. Allah cabar kita. Kau boleh tak keluarkan apa yang dekat dengan kau untuk Allah? Macam tu. So kerana kesanggupan engkau untuk keluarkan apa yang dekat dengan engkau, duniamu, Allah beri ganjaran naikkan iman. Naikkan iman. Well, itu bentuk pelaburan jangka panjang yang menarik kan? Apa yang ada pada kita? Anak kita? Isteri kita? Masa kita? Sangat sibuk dengan kerja? Nafkahkan tak untuk jalan Allah? Tak selalu ni yang dekat dengan hati ni harta lah. Tu kebanyakan mufassir merujuk kepada nafkahkan harta. Tapi bila selalu sangat disebut nafkahkan harta, maka orang-orang yang tak berharta dia rasa macam ini bukan tanggungjawab aku. Dia tak ada kaitan dengan aku tak ada harta. Nak nafkah apa? Kan. Sebab tu Allah sebut wa anfiqu, Allah tak sebut wa anfiqul mal. Mal tu harta. Nafkahkan harta. Tak. Allah cuma sebut anfiqu. Nafkahkan apa yang kau ada. Modal yang kau ada. Dah tahu tak ada harta, pergilah masjid tolong-tolong apa yang patut. Pergilah bermasyarakat. Bantulah orang. Bukan hidup susah tu duduk sorang-sorang, tadah tangan tak duit. Bantu, tolong. Saya tak tahu nak tolong apa Ustaz. Usahakan untuk bantu. Apa yang boleh? Kalau dengan membantu tu boleh dapat sepinggan nasi, why not? Bukan kira nak gaji bulan. Kan? Bantulah. Bantu orang. Bantu apa je ada. Ui. Dahsyat tuan-puan. Kadang kita perhati kalau dekat masjid, dekat surau, yang suka buat tolong kerja ni orang-orang tu je. Mana pergi penduduk kampung yang lain? Dia tak rasa terpanggil untuk membantu. Allah suruh bantu. Anfiku, nafkahkan. Apa saja yang kau ada. Apa saja. So, selalu kita fikir infak tu sebagai keluarkan harta.
Banyak lagi. Idea kita, masa kita, sokongan kita, usaha kita, macam-macam. Macam-macam. You name it. 1001 cara. Dan ini kerana bukan semua orang ada wang untuk diinfakkan. Maka kita perlu fikirkan bahagian mana yang kita boleh bantu untuk tegakkan agama ini. Mungkin dengan ilmu, dengan kerja kita, dengan tangan kita, dengan kaki kita. Sebab tu bila lihat orang yang belajar, apa saja yang orang buat tentang agama, mulut kita jangan condemn. Bantu dengan berdiam diri. Itu juga membantu. Kan kita gatal nak sebut. Tu. Tengok tu. Macam alim tu. Jangan. Bantulah mereka dengan berdiam diri. Contoh paling mudah macam ni lah tuan-puan. Samsul. Jangan sebut nama dia ustaz. Dia menduakan puteri Sarah. Dia sedang menguruskan rumah tangga dia. Dia kahwin dua. Memilih untuk jalan begitu. Apa dia buat tu? Ada tak arahan Allah untuk itu? Ada. Dia sedang buat arahan Allah. Ikut kapasiti dia. Dia sedang buat sesuatu yang agama nak. Ikut kapasiti dia. Dia kata apa? Aku buat ni supaya boleh cegah maksiat. Kan bagus. Boleh cegah maksiat. Kita, kalau kita tak boleh nak bantu dia, tolong tutup mulut, tolong tahan jari. Jangan cerita apa-apa tentang dia. Dah, cukup. Tapi tak boleh ustaz. Saya bukan apalah. Saya bukan anti poligami ni. Tapi kan dia punya tapi tu punya panjang berjela. Sudah-sudahlah. Hanya kerana kita dapat berdiam diri, tutup mulut, tak buka aib orang jadi sana sini, Allah kata apa? Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Mereka dapat pahala yang besar. Mereka dapat imbuhan ganjaran yang besar. Simple? Ya. Simple. Tapi inilah benda yang kita selalu tinggalkan. Mujur baca surah Hadid kan? Yes. Wa ma akum la tu'minu billahi war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Wa ma lakum la tu'minuna billah. Kenapa kamu tidak beriman kepada Allah? Allah tegur semua manusia, termasuk kita. Kalau ayat ni turun Makkiyah, Madaniyah, Allah tegur orang-orang di Madinah. Orang beriman, yang belum beriman. Wa ma lakum la tu'minu billah, la tu'minuna billah. Kenapa kamu tidak beriman kepada Allah? Kenapa dengan kamu? Rasa tak kegerunan ayat ni? Kenapa kamu tak beriman dengan Allah? Dan bentuk pertanyaan macam ni amat menakutkan. Sebab dia tuju pada kita. Ini teguran keras ni tuan-puan. Kenapa kamu tidak beriman dengan Allah? Sepatutnya dia boleh dicerakinkan, dikembangkan ayat ni. Kenapa kamu tidak beriman dengan Allah setelah apa yang Allah dah buat untuk kamu? Cuba baca dari ayat pertama. Kenapa semua makhluk ni bertasbih pada Allah? Sebab nikmat-nikmat yang pelbagai pada kamu bukan nikmat, satu nikmat Allah beri. An'um. Infinite nikmat pada kamu. Kenapa kamu tidak beriman dengan Allah? Dah dapat harta, kamu tak beriman dengan Allah. Why? Allah tegur, kenapa kamu masih tidak beriman dan percaya dengan janji-janji Allah? Terutamanya tentang infak. Terutamanya tentang sedekah. Sedekah asal perkataan so, dal,
Ha, membenarkan. Kamu tak percaya ke Allah punya janji? Bila kamu buat satu kebaikan, Allah ganjarkan 10 kebajikan. Tak percaya ke janji itu? Kenapa kamu tak beriman? Kenapa kamu tak percaya? Why? Kan? Mungkin kita sangka kita sudah beriman kerana kita mengaku kita seorang Muslim. Kita sangka kita sudah beriman, tetapi adakah Allah terima iman kita? Itu soalannya. Mungkinkah selama ini kita hanya bertepuk sebelah tangan? Kita yang declare kita beriman, tapi Allah tak terima pun iman kita. Possible. Kan? Menakutkan tak? Sangat mengerikan. Sangat menakutkan. Sampai Allah tanya, kenapa kau tak beriman? Why? Wa malakum la tu'minuna billah? Kenapa kamu tak beriman dengan Allah? Sanggupkah kita berdiri depan Allah nanti setelah kita sudah hidup 40, 50, 60 tahun, 70 tahun yang kita mengaku yang kita beriman, berdiri depan Allah dan Allah tanya, mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Menung panjang kita. Ya, mungkin satu peringkat kita semua sudah beriman dengan Allah. Percaya pada Allah. Tuhan yang menjadikan kita dan juga alam ini. Tapi ada satu peringkat yang lain, kita juga kena percaya apa yang Allah janjikan pada kita. Macam-macam Allah suruh kita buat. Dan Allah janji akan beri balasan baik atas pengorbanan kita. Tapi kita tanya balik pada kita. Betul kita percaya kepada janji itu? Tanya balik pada diri kita. Kenapa kita solat duha? Oh, saya solat duha kerana nak rezeki. Itu ke janji Allah? Solat duha dapat rezeki? Allah janji macam tu ke? Tidak. Habis, yang solat duha dapat rezeki itu janji siapa? Janji siapa yang kita percaya sebenarnya? Allah janji akan balas infak kita. Tapi bila kita tidak infak, maksudnya kita seolah-olah tidak percaya dengan janji Allah, bukan? So, bila sahabat baca ayat ni, mereka terpanggil untuk berkhidmat sepenuh hati untuk jalan agama ini, bukan lagi untuk kepentingan diri. Tiada lagi selfishness. Tiada lagi istilah, oh ini untuk aku dan keluarga aku sahaja. Nampak tak kesan iman itu? Dia tak ada lagi sesama orang beriman ni saling dengki-mendengki. Orang tu punya kedai banyak dan kita pergi santau, bomohkan dia. Dia tak ada lagi bentuk nak scam orang pergi haji, scam. Furoda tak furoda. Bagi janji itu dan ini. Kan. Satu surah besi ni, surah yang perit tuan-tuan, perit. Dan gugusan sabbaha-sabbaha ni benar-benar
menguji semula nilai iman yang kita ada. Ada dua kan? Infak, jihad. Ini belum lagi jihad ni, belum lagi bab jihad sungguh-sungguh di jalan Allah ni, belum. Ini baru infak. Dan baru ayat ke-8. Jeng jeng jeng. Kan. So kita sedang melalui satu proses baru. Mengenal keseriusan beriman dengan Allah dan Rasul. Benda ni serius. Gitu. War rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Sedangkan rasul-rasul itu menyeru supaya kamu beriman dengan Tuhan. Kenapa kamu tak beriman penuh dengan Allah? Rasul kan dah ajak kamu untuk beriman sepenuhnya. Kamu tak percaya ke dengan janji Rasulullah? Janji kedua pula. Tadi janji Allah, ni janji Rasulullah. Dan teguran ini lebih teruk, terutamanya pada para sahabat yang berada bersama dengan Nabi, duduk dalam kalangan Nabi, dapat terus nampak Nabi, dengar arahan Nabi, dengar terus suruhan dan ajakan dari Nabi. Kan? So kita yang tidak berkesempatan bersama dengan Nabi, kita ada kedudukan berlainan dalam hal ni. Ada disebut dalam satu hadis, Nabi pada satu hari bersabda pada para sahabat, orang mukmin manakah yang imannya paling kalian kagumi? Nabi tanya para sahabat. Mereka menjawab, para malaikat. Nabi tanya, ayyul mu'minina a'jabu ilaikum imana? Orang mukmin mana yang imannya paling kamu kagumi? Para sahabat kata, al-malaika. Mereka jawab, malaikat, para malaikat. Nabi bagi respon. Wa ma lahum la yu'minuna wa hum 'inda rabbihim. Dan mengapa mereka tidak beriman sedangkan mereka berada di sisi Tuhan mereka? Itu respon Nabi. Mengapa mereka tidak beriman sedangkan mereka berada di sisi Tuhan mereka? Maka para sahabat bagi jawapan, kalau begitu para Nabi. Kalau begitu para Nabi. Ini level iman yang perlu dikagumi. Jawapan para sahabat tu, kalau begitu para Nabi, Nabi respon dengan ayat yang lain. Mengapa mereka tidak beriman sedangkan wahyu diturunkan kepada mereka? Wa ma lahum la yu'minuna wal wahyu yanzilu alaihim. Mengapa mereka tidak beriman kalau sedangkan wahyu diturunkan pada mereka? Lalu sahabat respon, kalau begitu kami ni ada iman yang tinggi. Iman yang perlu dikagumi. Nabi SAW bersabda, mengapa kamu tidak beriman sedangkan aku berada di antara kalian? Tetapi orang mukmin yang paling menakjubkan keimanannya ialah satu kaum yang datang sesudah kamu. Mereka hanya menjumpai lembaran-lembaran mashaf. Lalu mereka beriman dengan semua yang terkandung di dalamnya. Ini maksud ayat ni tuan-tuan. War rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Satu kaum yang datang selepas zaman sahabat yang tak berjumpa dengan Nabi, tapi mereka beriman dan mereka hanya jumpa dengan lembaran-lembaran Quran dan mereka percaya. So nilai iman kita ni tuan-tuan, dia bukan nilai yang remeh, tak.
kita punya nilai iman berada di satu tahap yang berbeza dengan para sahabat. Dan saya tutup ayat terakhir dengan waqad akhadha mitsaqakum. Waqad akhadha mitsaqakum, dan sungguh dia telah mengambil perjanjianmu. Tuan-puan, kita beriman dan kita tunjuk melalui sedekah kita, nafkah kita. Kita beriman ni sebenarnya kita percaya pada Allah, percaya pada janji Allah. Kita percaya pada janji Allah. Untuk tunaikan janji, kita yakin Allah tunaikan janji, sebab tu kita buat sesuatu. Kita dijanjikan dibayar ganjaran, dijanjikan dengan sesuatu yang besar, sebab tu kita buat. Sebab tu kita buat. Kita ada aku janji dengan Allah. Allah kata waqad akhadha mitsaqakum, dan sungguh Allah telah mengambil perjanjianmu. Kita berjanji untuk ikut ajaran agama. Para sahabat pernah berbai'ah dengan Nabi. Janji nak setia dengan Islam sampai bila-bila. So, ada janji tu. Kan? Ada janji tu. Dan sekarang kita tengah tunaikan janji di pihak kita, kelak Allah akan tunaikan janji di pihak dia. In kuntum mu'minin, kalau kamu benar beriman. Maka maksud ayat ni ialah infaklah harta dan masa kita sekiranya kita orang-orang benar beriman. Kalau kita rasa kita sudah beriman, maka buatlah apa yang disuruh dalam surah ini. Bantulah orang. Bantu dengan apa yang kita ada. So, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana bersama dengan saya 1 jam. Masa tuan-puan, tenaga tuan-puan, fokus tuan-puan. Dan kita sama-sama doa agar Allah convert semua yang kita buat ini dikira sebagai nilai ibadah, nilai perhambaan kita dengan Allah. Dan moga Allah kekalkan niat kita. Kita buat semua ini semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. So, naqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, jumpa esok jam 7 pagi di TV Al Hijrah.